Allahu Akbar. Macam mana ni nak pilih ni? Peninglah daripada semalam pening nak. Ish, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Syafiqah ya? Ya betul Ustaz. Ya Ustaz apa khabar Ustaz? jumpa kat sini khabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz nampak macam sedih ni, je tadi. Ya, saya sedih, saya runsing ni Ustaz. Saya dapat 2 tawaran nak belajar. Ya? Satu dekat luar negara, satu dekat dalam negara. Dua-dua elok. Macam mana nak pilih ni Ustaz? Pening Pertama lah. sekali. Aha. Tahniah. Alhamdulillah. Dapat Terima kasih, 2 Ustaz. tawaran. Jarang-jarang berlaku ni. Yang kedua, syukur. Sujud syukur kepada Allah. Sebab ayat kata, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita kena bersyukur. Alhamdulillah saya dapat. Okey, alhamdulillah dapat. Jadi untuk membuat pilihan yang terbaik di luar negara pun baik, dalam negara pun baik. Jadi untuk dapat yang terbaik, kita kena mohon kepada Allah, mohon petunjuk daripada Allah, kita kena buat solat sunat istikharah. Oh, solat sunat istikharah. Ustaz, kalau macam tu Ustaz ajarlah saya apa itu solat sunat istikharah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Hari ini, kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 untuk topik solat sunat istikharah dan tasbih. Tapi sebelum tu, jom kita perkenalkan dahulu guru kita yang bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itu dia profil guru kita pada hari ini. Jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran, saya nak kenalkan dahulu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Norasmawati Mat Din daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, itu dia jurubahasa isyarat kita. Jadi hari ini bersama kita di studio guru kita Ustaz Muhammad Amri Mat Husin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah sihat? Sihat alhamdulillah. Sihat, Ustaz sihat? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Jadi Ustaz, bukan kita berdua je di studio, bahkan kita ada murid-murid Google Meet. Mungkin boleh Ustaz perkenalkan mereka? Okey, boleh insya-Allah. Boleh. Okey, yang pertama murid kita itu bernama Natasha, Nurul Natasha. Comel orangnya dan pandai pulanya, bijak lagi. Dan yang keduanya kita ada Puteri Amani daripada 4 Bougainville, insya-Allah. Yang seterusnya kita ada Raja Balkis dan yang terakhir kita ada Zulaikha. Mereka ini sangat baik dalam kelas. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Okey, jadi itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor, Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, untuk topik kita lah Ustaz kan. Tadi kita buat gimmick Ustaz, kan pening runsing. Apa sebenarnya kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Okey, baik Syafiqah, terima kasih. Saya mulakan dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tajuk yang kita nak persembahkan pada hari ini iaitu yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Saya tengok Fikah tadi, dia punya risaunya, gusarnya, nak pilih luar negara ke, nak pilih dalam negara. Nak pilih luar negara ke dalam negara. Jadi kita nak tanya murid kita lah. Ya, agak-agaknya siapa yang nak jawab ni yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Yang tahu tentang solat sunat istikharah. Nak pilih mana yang baik, luar negara ke dalam negara. Agak-agaknya siapa Siapa nak? Angkat tangan, boleh angkat tangan. Boleh solat sunat istikharah. Siapa nak jawab tu? Tak ada siapa seorang. nak jawab? Boleh seorang? Kita minta Puteri Amani. Puteri Amani. Okey, silakan Puteri Amani. Okey, apa maksud solat sunat istikharah rasanya? Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Alhamdulillah, terima kasih Puteri. Jawapannya sangat-sangat baik. Inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dalam masa kita nak bincangkan perkara yang berkaitan dengan solat sunat tasbih ini, kita faham,
kita tahu dan kita amalkan dengan secara istiqamah di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi yang pertama, kita lihat menyatakan maksud hukum dan dalil solat sunat istikharah. Hukum dan dalil. Tadi Putri Putri Amani dah jawab berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan pengertian konsep solat sunat istikharah. Kita nak lihat hukum dan dalil. Siapa agak-agak ni yang hukum dan dalil yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Siapa pula? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Okey, dah buka mic dah. Okey, silakan. Okey, silakan Natasha, silakan. Okey. Natasha. Okey, baik. Sunat solat sunat istikharah ialah sunat. Okey, hukum dia sunat, dalilnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Iza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidah. Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Okey, baik Natasha. Terima kasih Natasha. Perkataan gusar tadi Syafiqah. Agak-agak Syafiqah gusar ke tadi? Tadi runsing. Gusar, runsing semua ada. Semua ada. Jadi apa yang kita kena buat Syafiqah? Kita kena buat solat sunat istikharah. Sunat istikharah. Itu secara ringkasnya konsep yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Dan kita akan detailkan lagi selepas ni. Okey, baik seterusnya. Yang kedua, kita nak bincang juga yang berkaitan dengan solat sunat tasbih. Tasbih. Solat sunat tasbih yang ada kat atas meja tu, tasbih. Solat sunat tasbih. Kenapa solat sunat tasbih? Agak-agaknya kenapa Kenapa Ustaz? Saya nak tahu juga solat sunat tasbih tu kenapa tu? Kenapa tasbih? Kita solat sunat tasbih ni disebut sebagai solat sunat tasbih sebab di dalam solat tersebut kita ada 300 kali tasbih pada keseluruhan solat tersebut. Tasbihnya macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih 300 kali. Dia ada kaifiat yang kita akan perhalusinya pada masa yang sebentar lagi lah insya-Allah. Dan yang seterusnya berkaitan dengan selain daripada konsep hukum dan dalil iaitu menerangkan kaifiat. Agak-agaknya kaifiat tu apa Kaifiat tu macam cara ke Ustaz? Cara cara. Betul ke Ustaz? Tapi kadang-kadang kalau kita tanya murid ni kaifiat, apa kaifiat? Jadi apabila dia tak tahu kaifiat tu, dia susah nak jawab jawapan dia kan. Jadi kaifiat ni adalah cara untuk kita menunaikan solat sunat tasbih. Bagaimana cara kita nak solat sunat tasbih? Caranya ialah dengan bermula dengan niat dan sebagainya. Nanti kita akan tanya. Agak-agaknya siapa yang agak-agaknya secara ringkaslah tahu cara untuk kita menunaikan solat sunat istikharah ni. Solat sunat istikharah dulu. Boleh? Siapa? Boleh? Okey, silakan. Okey, baik. Raja Balkis, silakan. Okey, pertama kita mulakan dengan berniat. Okey. Usolli sunat istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaatnya adalah dilakukan sebanyak 2 rakaat. Cara pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersendirian. Bacaan dalam solat, rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Menyempurnakan rukun-rukun yang lain dan berdoa dengan doa-doa yang bersesuaian. Bagusnya Raja Balkis. Satu saya nak tanya Raja Balkis. Kalau rakaat pertama kita baca Fatihah dengan surah Al-Kafirun, boleh ke baca surah lain selepas Fatihah tu? Agak-agak. Maksudnya nak baca nak baca surah panjang lah, contoh surah Al-Duha ke, surah Al-Insyirah ke, Alam Nashrah Laka Sadrak. Boleh ke agak-agak? Boleh surah yang bersesuaian. Surah yang bersesuaian. Tepat sekali Raja Balkis. Tahniah Raja Balkis. Terima kasih Raja Balkis. Ya, selain daripada kita boleh baca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, boleh juga kita boleh baca mana-mana surah yang bersesuaian untuk kita melaksanakan solat sunat istikharah. Dan seterusnya kita kata melaksanakan amali solat sunat istikharah dan tasbih ini dengan secara istiqamah, secara berterusan di rumah. Kita dah belajar kat sekolah, kita kena belajar, kita kena amalkan apa yang telah kita pelajari
untuk kehidupan kita, untuk diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, 4.25.5 merumuskan hikmah menunaikan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Secara ringkasnya, apa yang kita buat itu ada hikmah yang Allah sebutkan. Mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Setiap yang berlaku itu mesti ada hikmah di sebaliknya. Kematian, ujian, semua ujian lah. Ujian banjir macam fikah tadi. Dapat 2 pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat pilihan kan. Nak pergi luar negara ke nak dalam negara. Jadi gusar. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya kita, apabila kita tahu hikmah tu, kita akan laksanakanlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasalah Syafiqah agak-agaklah kalau dah solat sunat istikharah menjurus ke arah mana agak-agak Syafiqah? Luar negara ke dalam negara? Rasa-rasalah. Oh, rasa-rasa kalau dah dapat sambung belajar lah kan Ustaz kan? Belajar. Saya pilih tempatan lah Ustaz. Sebabnya? Sebabnya lebih rapat dengan keluarga, boleh tolong mak ayah lah. Alhamdulillah. Kalau saya lah Ustaz. Tapi yang ambillah juga peluang kalau boleh keluar negara, baguslah untuk murid-murid kan Ustaz kan? Ya, betul. Ini calon-calon luar negara ni. InsyaAllah. Kita ada Tasha, kita ada Zulaikha ni semua bijak ni. Pandai. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Ustaz. Ya, betul. Jadi pilihan itu kita kena laksanakanlah. Solat sunat istikharah agar kita diberi jalan ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menentukan sama ada kita nak menentukan pilihan yang mana. Yang ni ke yang tu. Sama juga dalam pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang lain apa? Yang lain tu apa? Pilihan macam kita ada tanjak ke depan tu, umpama ni kita nak berkahwin lah kan. Kita nak pilih pasangan kita. Pilih pasangan kita. Kita ada 2 lah, contohnya ada 2. Nak pilih yang mana? Yang tu ke yang ni? Yang tu ke yang ni? Jadi kita buat pilihan yang terbaik mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, itulah standard pembelajaran kita Ustaz Ya, dengan solat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Saya tak sabar ni nak belajar apa kaifiat, apa cara-caranya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita bagi ruang untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.